bekerja, mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus menginspirasikan kehidupan anda bersama kami di Wanita Hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Pastinya hari ini bertemankan kami bersama saya Hazrina dan juga Fiza Sabjahan untuk sama-sama mengikuti satu lagi episod baharu di Minggu Baharu 23 Mac 2015 di hari Isnin. Saya kira Fiza, hari ini adalah hari yang cukup bermakna, cukup istimewa dan bersejarah bukan sahaja kepada seluruh rakyat Malaysia tetapi khususnya kepada rakyat jelata negeri Johor kerana hari ini berlangsungnya istiadat kemahkotaan Sultan Johor. Yang pasti hari ini rakyat jelata di Johor sedang bercuti bagi sama-sama merakamkan detik bersejarah istiadat dan juga upacara kemahkotaan Sultan Johor. Dan silakan. Dan yang pastinya selepas 55 tahun sejarah berulang lagi kemahkotaan Sultan Johor mengikut tradisi Kesultanan Johor dan ia dianggap sebagai satu simbolik fizikal membawa kepada kemodenan negeri Johor. Kalau dahulunya bermula istiadat kemahkotaan ini pada tahun 1886 oleh almarhum Sultan Abu Bakar, diikuti oleh almarhum Sultan Ibrahim dan pada 1960 almarhum Sultan Ismail. Hari ini sejarah berulang kembali Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Dan sebenarnya istiadat kemahkotaan ini amat istimewa dan juga cukup eksklusif, Rina, yang syarat dengan ciri-ciri yang pernah dilakukan dalam istiadat sebelumnya untuk mengekalkan dan juga memperkayakan budaya istana. Dan yang paling pasti apa saja yang berlaku hari ini akan didokumentasikan dan dizahirkan dan dibukukan. Jadi bagi rakyat jelata yang hari ini sama-sama meraihkan kemeriahan upacara kemahkotaan ini, mungkin insya-Allah mereka juga akan didokumentasikan. Mungkin mereka yang berada di bawah-bawah jalan tu memberi sokongan juga akan turut didokumentasikan. Satu sejarah saya kira. Dan sebenarnya telah berlangsung beberapa upacara sebelum istiadat kemahkotaan yang berlangsung pagi tadi. Antaranya istiadat meletak kerja iaitu naik bendera istiadat negeri pada 16 Mac 2015. Dan pada 20 Mac yang lalu, Rina, di setiap daerah dan negeri di seluruh Johor telah pun mengadakan upacara tahlil dan juga doa selamat bagi mendoakan agar upacara hari ini berlangsung dengan jayanya, insyaAllah. Dan istiadat siram tabal berlangsung pada 21 Mac di pekarangan Bukit Bintang Istana Besar Johor. Dan hari ini sejarah terukir dengan istiadat kemahkotaan Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Dan jam 7.30 petang nanti akan berlangsung majlis santapan diraja di Istana Besar dan acara ini akan berlangsung selama 3 bulan bermula daripada hari ini. Dan apa yang uniknya, Rina, mahkota ini hanya akan dipakai pada hari ini saja dan kemudiannya ia akan disimpan sebelum ia diarak di seluruh negeri Johor. Dan menurut Yang di-Pertua Majlis Jemaah Diraja Johor, Datuk Abdul Rahim Ramli berkata, Sultan Ibrahim turut berkenan memberi satu gelaran baharu kepada isteri baginda Raja Zareh Sofia almarhum Sultan Idris iaitu dimahkotakan sebagai permaisuri Johor yang pertama kali digunakan di negeri Johor. Dan tahniah kita ucapkan kepada seluruh rakyat Johor yang hari ini sama-sama meraihkan acara kemahkotaan ini. Dan itu sebenarnya serba sedikit yang sempat kami kongsikan kepada anda tentang istiadat kemahkotaan Sultan Johor, ini Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Berbangga kita menjadi rakyat Malaysia kerana kita sama-sama dapat melihat sendiri saya kira istiadat dan juga upacara yang sememangnya tidak dilakukan di mana-mana negara lain yang mempunyai institusi diraja. Baiklah, Rina, hari ini. Hari ini pelbagai pengisian menarik yang akan kami kongsikan kepada anda selama 1 jam ini. Tetapi sebelum kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan segmen fashion, kami nak kongsikan juga mungkin anda yang sukakan kasut. Baru-baru ini berlangsung Shoe Festival di Kuala Lumpur Convention Centre selama 3 hari, di mana di sana anda boleh melihat pelbagai jenis kasut khususnya oleh pereka-pereka tempatan. Apa kata anda saksikan bingkisan yang disediakan? Nilai sepasang kasut bukan sekadar memenuhi fungsi untuk keselesaan kaki. Malah, kasut begitu dihargai sehingga menjadi objek penting dalam memeriahkan industri fashion tanah air sebagai pelengkap gaya.
Baru-baru ini, Kementerian Pelancongan Malaysia telah menganjurkan Festival Kasut Antarabangsa kali ke-6 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Festival ini memberi peluang kepada rakyat Malaysia dan pelancong asing untuk membeli belah pelbagai variasi kasut daripada pereka kasut tempatan dan antarabangsa. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan mengadakan usaha ini bersama-sama dengan Persatuan Penggilang-Penggilang Kasut Malaysia. Jadi pemilihan penyertaan adalah dipilih oleh Persatuan Penggilang-Penggilang Kasut Malaysia. Kita ni kementerian ni kita bantu saja pihak industri kita. Lebih daripada 100 brand ataupun jenama kasut-kasut antarabangsa dan keluaran Malaysia yang kita ketengahkan ke pasaran antarabangsa. Kalau boleh kita hendak jadikan produk pelancongan ini, Festival Kasut Antarabangsa Malaysia ni sebagai satu produk yang boleh menarik lebih ramai pengunjung dan juga pelancong datang ke Malaysia. Festival ini menampilkan lebih 100 pereka kasut tempatan yang mempromosikan kasut buatan mereka dengan kualiti buatan yang standing dengan mutu keluaran luar negara. Tahun ni kita mempertengahkan pembuatan kasut yang diperbuat daripada batik, songket, under a collection lah. Alhamdulillah sambutan dari pagi sangat menggembirakan. Non-stop customers datang support Malaysian and international and local, and especially for Malaysia Shoe Festival ni kita ada promotion supaya it's a campaign that we have, own your Tipela. Harga-harga yang sangat berpatutan. Saya design saya fokus on Oxford shoes, which is actually ianya daripada design lelaki punya kasut, tapi kita ketengahkan untuk perempuan, which is dia lebih bebas dengan colouring dia ada macam-macam colour. Kita buat online business, tapi kita akan sertai bazar-bazar ataupun expo-expo macam ni lah. So inilah peluang untuk diorang untuk datang ke sini, try the size. Festival Kasut Antarabangsa ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pelancongan bagi menarik lebih ramai pelancong datang ke Malaysia, sekaligus mengangkat kasut buatan pereka tempatan ke mata dunia. Puas hati dapat tengok banyak kasut, tapi kan Ina boring lah. Hari-hari minum kopi kat kedai yang sama je. Tak ada idea baru. Ada. Tapi itu kita nak kongsikan seketika nanti. Kita nak suruh penonton wanita hari ini bertenang dulu. Apa antara kedai yang dimaksudkan oleh Fiza ni. Tapi sebenarnya kita nak bersama dengan dua finalis ABPBH. Yang seorang bercantik manis, hari ini berbaju kurung. Dan seorang lagi ni artis baru katanya. Semua ni adalah finalis top 5 untuk ABPBH 2014. Terima kasih bersama kami hari ini. Kita perkenalkan di hujung sana. Kita bersama dengan Hafiz Adam. Ya, saya. Dan kita juga bersama dengan Christina Susan Stockstill, iaitu calon top 5 bagi pelakon wanita filem popular. Tahniah diucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi harinya makin dekat, bahangnya makin terasa. Jadi apakah persediaan anda berdua? Hafiz dulu. Persediaan ada persediaan ke? Taklah, suruh fan club beli surat khabar ke, strategi undi online ke. Itu semua saya serahkan bulat-bulat pada fan club saya, Hafiz Hype FC, untuk berjuang. Oh, okey. Sebab ini kan lebih kepada pemilihan daripada peminat. So sebab saya ada tengok di Instagram ada sesetengah rakan-rakan artis tu di mana mereka ni peminat-peminat mereka begitu agresif, memang ada gambar yang diambil macam surat khabar bertingkat-tingkat, menunjukkan bagaimana mereka menyokong artis mereka. Itu fan club Hafiz. Jadi kalau macam Christina sendiri macam mana? Macam saya tak ada fan club. Saya berdasarkan siapa yang nak undi-undilah. Kalau tak nak tu tak apa, tak ada masalah, asalkan dia suka dengan kerja saya. Tapi dah terpilih top 5 ni alhamdulillah, sebab yang top 20 tu pun dah ramai dah hebat-hebat. Tapi mungkin kita boleh sentuh sedikit. Kita tahu bahawa tema kali ini berdasarkan tema cinta. Dan apabila menyentuh tentang artis, selebriti ini, sudah pasti akan menjadi tumpuan. Yang akan menjadi tatapan adalah tentang gaya yang akan dibawa untuk malam ABP nanti. Bagi Christina sendiri, bagaimana agaknya nak terjemahkan tema cinta itu kepada gaya anda pada malam nanti? Cinta tu besar definition dia. Pada saya, cinta tu kita boleh macam cinta dengan semua orang kita jumpa. Kita just send the vibes. And cara the first impression kita tu
mewakilkan kita pada orang. Tidak pada semestinya saya. melalui pakaian. Ya, Taklah orang kata mana lah tahu kan kalau cinta je mesti baju kena merah. Ah, Kena ada hati. Ada bentuk love, ada hati tu, ada rose petals. Kan lelaki nak pakai macam tu kan. Jadi kalau macam Hafiz sendiri macam mana nak menterjemahkannya? Saya buat fashion ni kurang. So saya serahkan sepenuhnya kepada fashion designer yang sediakan pakaian saya. Siapa tu? Anwar House Design. Anwar sendiri. So saya pun tak tahu macam mana dia nak terkejutkan saya pada 3 hari bulan ni. So kalau saya terkejut, insya-Allah yang lain terkejut kan. Okey. Jadi anda berdua adakah telah mengikuti siri road tour ABPH yang saya kira yang baru saja berlangsung di Kuantan kemarin? Ada, saya pergi itu masa 21 hari bulan Kita ni. pergi sekali. 21 hari bulan. Sabtu. Dekat Berjaya Mega Mega Mall. Mall Kuantan. Tapi ramailah yang datang, alhamdulillah. Seronok lah. Seronok. Ada feedback, kita bagi balik. Tak ada macam senyap je. Takut lah. It's awesome. Tapi apabila melihat kepada senarai 5 yang tercalon itu, sudah pasti semuanya hebat-hebat belaka. Bagaimana Hafiz sendiri meletakkan diri Hafiz untuk berada setanding mereka? Mungkin dari segi orang kata usaha selama ini, titik peluh dan apa yang dibuktikan melalui yang dizahirkan melalui lakonan itu, alhamdulillah membawa Hafiz siapa hari ini? Saya melihat pesaing-pesaing saya sebagai pesaing-pesaing yang kuat. Obviously diorang kuat sebab tu diorang dekat top 5. Tapi saya rasa saya lebih rasa di-appreciate dari segi bakat bila lakonan saya diterima dan itu yang membawa orang minat pada lakonan saya dan membawa saya ke top 5. Baiklah. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya rasa semua hebat-hebat. Kita tengok rezeki siapa malam tu nanti. Okey, Christina sikit mungkin nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah pun menyokong dan mengundi Christina sehingga ke top 5. Okay, terima kasih kepada semua yang mengundi, yang tengok saya punya. Kalau diorang tak tengok cerita saya, tak adalah diorang kenal. Maksudnya tengok cerita saya. Terima kasih kerana tengok cerita-cerita saya and menghargai saya. Terima kasih. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Christina dan juga Hafiz. Mudah-mudahan ada rezeki di ABPBH 2014. Baiklah. Dan Ini yang tak sabar nak cerita ni. Menjawab kepada persoalan saya pula tadi yang bosan nak minum kopi di kedai yang sama hari-hari. Mungkin Rina ada jawapannya? Saya ada jawapan, tapi jawapan itu akan dikongsikan oleh rakan tugas kita Nabihah Rosdi. Katanya ada sebuah kafe yang baru buka. Di mana? Silakan. Hai, nama saya Sofi. Saya owner kepada Fresco Cafe. So kita buka itu hari bulan 2 2015 kita baru buka. And then kita punya waktu operasi hari-hari daripada pukul 10 pagi sampai ke 1 pagi. Fresco tu actually nama bahasa Itali, maksud dia segar. So kita punya makanan yang kita sampaikan, kita tak ada letak bahan mentah yang macam chemical, kita tak ada letak bahan aditif, tak ada. So kita punya semua prepare everything fresh hari-hari. So itu satu. Kemudian yang dua, kita nak cuba sampaikan makanan yang affordable. So harga yang boleh dibeli oleh setiap golongan. Sejak mula beroperasi pada 1 Februari 2015, Fresco Cafe mula mendapat perhatian penduduk sekitar TTDI Jaya Shah Alam, terutamanya golongan muda. Ruang kafe yang selesa menarik minat pengunjung untuk bersantai di sini. Kita punya kafe so far kita ada 2 main menu. Nombor 1 kita punya Brago Burger and then nombor 2 kita punya waffle. So yang kita punya cara kita pakai vertical. So bila masak vertical, dia punya minyak semua tu dia akan turun. So dia akan less minyak, lepas tu dia punya daging tu kita compress sikit. Macam tu. And then untuk waffle pula, kita bukannya kita punya bahan bukan yang dah ready mix everything campur air je, bukan. Kita prepare everything. Maksudnya daripada tepung, daripada dia punya telur kita pukul everything hari-hari. So dia punya taste tu, the real taste of waffle kat situ. So kalau nak cari real taste waffle, datang sini. Tidak lengkap kunjungan anda ke Fresco Cafe jika tidak mencuba kopi istimewa mereka, cetusan ilham Sofi sendiri. Conventional coffee dia buat menggunakan air panas. Tapi bila siphon coffee kita gunakan wap. So wap air kita boil dia jadi wap. Wap tu dia akan campur dengan kita punya coffee brew. So coffee tu yang akan jadi coffee. So air dia tu adalah yang paling bersih sebab kita dah suling kan.
Itu satu. Lepas tu kedua kita punya pemilihan kopi. So kita punya kopi adalah jenis yang single origin. So maksudnya kita ambil daripada Costa Rica. Kita bukan kopi yang campur-campur, tak ada. So dia pure kopi. So kalau orang yang betul-betul minat tentang kopi, dia memang value rasa kopi, dia akan dapat rasa kelainan. Dengan harga makanan dan minuman yang cukup berpatutan, Fresco Cafe boleh dijadikan pilihan untuk acara minum petang bersama rakan-rakan, juga bagi si pencinta kopi. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Itu dia fashion belang, itu yang akan kita kongsikan hari ini. Dan Rina, kalau kita bercakap tentang fashion belang ni, saya kira rata-rata antara penonton pasti akan mempunyai orang kata terfikir-fikir. Bagi mereka yang mungkin bertubuh sedikit gempal, merasakan bahawa fashion belang yang melintang ini akan menjadikan tubuh badan mereka lebih besar. Manakala kalau mereka yang mungkin bertuah, mempunyai tubuh yang begitu ramping, fashion belang yang menegak pula mungkin akan menjadikan mereka lebih kurus. Tapi kalau macam saya yang berbadan agak berisi sikit, saya suka fashion belang ni walaupunlah dia melintang ataupun dia menegak, tapi saya tetap sukakannya. Tapi kalau saya kalau boleh nak elak yang melintang, sebab saya rasa saya akan nampak lagi gempal. Sebab saya taklah orang kata tinggi sangat, tapi kadang-kadang fashion belang ni membuatkan saya rasa takut. Hari ini macam mana nak hilangkan rasa ketakutan ini? Saya setuju. Kita nak kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu yang sudah pun bersedia untuk berkongsi antara tips dan juga cara pemakaian yang sesuai bagi mereka yang mungkin gemarkan fashion jalur ataupun belang ini. Okey, nak mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan 3 orang tetamu kita di studio. Di hujung sana, hai Nana. Sana hujung sana. Nana dah hello dulu. Saya suka dia. Okey, kita bersama dengan Nana. Sebab Nana hari ni dia dah pun menggayakan baju belang dia. Apa khabar Nana? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Saya sememangnya kalau orang kenal saya, kawan-kawan saya memang tahu saya memang hantu belang. Bukan kuda belang, tapi hantu. Saya suka stripe, saya suka belang dan jalur. Ya. Mungkin sebab Nana kurus, tinggi dan juga langsing. Kita nak tahu kenapa dan bagaimana Nana menginterpretasikan fashion belang ini untuk dirinya seketika nanti. Selain itu, kita juga bersama dengan Rina Samsudin selaku pemilik Distro KL yang menyediakan pelbagai variasi kasut-kasut yang menarik berteraskan fashion belang ataupun jalur ini. Dan di hujung sana, saya kira mereka ni, Syomil Izwan ni menginterpretasikan fashion belang dalam pelbagai bentuk dan juga rupa. Kalau kebiasaannya kalau kita lihat belang tu menegak ataupun melintang, tetapi Syomil melakukan sesuatu yang lebih berbeza. Jadi Syomil lah yang akan menjawab soalan pertama. Saya nak jawab dulu. Okey, mungkin Syomil nak kongsikan sikit, nak kongsikan secara ringkasnya kepada penonton. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat dari segi sejarah fashion itu sendiri, fashion belang ini boleh bermula? Okey, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Manisnya. Dah lama tak keluar TV. So, okay, fashion belang ni dah tak ada facts or historical date yang menjumpai rekaan belang yang pertama di dunia, tak tahulah. Tapi before the 16th century, fashion belang ni tak boleh dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Okay. Dia diberi macam belang ni sebagai tanda, as a mark, as a mark untuk golongan seperti pelacur yang masuk jail, sailors, nelayan, yang memotong daging tu butcher. Itu pada sebelum tahun 6 dulu turun ke 16. Because dia jadi famous for the last 150 years sahaja. Okay. But dulu dia ada kelas in society kan. So golongan bangsawan pakai macam mana, yang pertengahan pakai macam mana, yang pekerjaan pun ada cara pemakaian dan print dan bunga yang sesuai. So Queen Victoria pada 1846 di Britain dia memfamaskan
pakaian stripes sebab dia bagi Prince Albert dia pakai stripes. So ever since that semua orang macam stripes is chic, it's sporty, it's modern, and of course semua orang tahu in the 20th century Coco Chanel mengangkat stripe sebagai mainstream fashion. Lepas dia tengok French punya nelayan dekat French Riviera. So after that stripes ni dia jadi macam untuk people yang ingin menunjukkan diorang ni modern, untuk they want to rebel, they want to show that they are standing on something that is new. So it's more on stripes ni on pada permulaan untuk ada simbol lah dalam masyarakat dan sejarah. Itu tentang sejarah fashion belang itu sendiri yang saya kira hari ini mendapat tempat di hati semua peminat-peminat fashion tanah air. Dan mungkin bagi Erina sendiri, bagaimana Erina melihat fashion belang ini boleh diterjemahkan, boleh diperindahkan melalui sepatu ataupun kasut? Okey. Bagi saya fashion belang sekarang dah tak ada peraturannya. Aturan lah katakan kita dah, kalau kata horizontal tu nampak lebar, menegak tu nampak kurus. For me macam sekarang kita dah boleh langgar peraturan belang tu, fashion belang tu, even dengan baju. Kurung, formal, belang tu sangat, kata I punya untuk produk, ramai yang minat lah. Memang kata killer kita punya belang. Okey, jadi memang orang kata killer untuk di seluruh KL sendiri. Bagi Nana sendiri, apakah sebenarnya membuatkan Nana memangnya suka sangat dengan fashion belang ni? Saya sebenarnya. Berat masalah ni. Panjang lagi pada cerita dia tadi tu. Panjang lagi pada story yang di-share oleh Syamil tadi. Saya tak tahu. One thing about belang yang membuatkan saya rasa happy. Saya rasa macam, belang, nice, go. Macam tu kan. Saya akan make sure baju anak saya yang lelaki, yang perempuan mesti ada belang. Kita keluar pun sedondon belang. Macam kuda belang. Gitu kan. Tapi tak, pada saya, it's fun. Semua orang boleh pakai. Macam Arina cakap, tak semestinya orang berisi tak boleh pakai melintang. Pakai je. Yang penting kita confident, benda tu buat kita happy, and why not. Dan masa Arina approach, babe, jom buat kasut sekali dengan Distro KL, kita collaboration kan. The first thing I cakap, babe, aku nak buat kasut mesti kena belang. Because susah nak cari kasut belang. So and then itulah jadi end by Distro KL, dan the first few design yang kita buat Semua belang. Ini apa yang dapat kita kongsikan hari ini, sebahagian daripada hasil sentuhan Nana dan juga Erina tentang fashion belang yang diadaptasikan kepada sebuah kasut ini, sepasang kasut ini. Kalau dapat kita kongsikan juga gaya model ini, mungkin selain daripada gaya kasut itu, kita nak sentuh juga gaya yang dipadankan oleh model ini, Syomil. Okey, model hari ini is Diana Ibrahim. Ini dari collection saya 3 tahun lepas. Ini adalah saya punya interpretation of belang from my point of view. Sebab semua orang kata belang melintang akan buat korang nampak pendek dan gemuk. Tapi it's actually saya tak terasa. Jangan terasa Kau terasa tu kena improve lah. So belang, if the placement is right, kalau macam you tengok dia punya belang is not the same size, dia akan menipu mata, membuat orang tu nampak ilusi untuk menampak korang tu lagi tinggi dan kurus. Tapi dia memang tinggi. Tak boleh. Dia nampak lagi tinggi pada diri dia memang tinggi. Tapi Syomil, bila kita bercakap tentang rekaan baju kurung lah, kalau kita nak cakap tentang baju kurung seperti top yang digayakan oleh Diana ini, boleh juga digedekan dengan kain. Tapi bagaimana Syomil melanggar peraturan tu? Melanggar peraturan dalam baju kurung. Sebab saya kira memberikan satu suntikan yang lebih fresh. Saya rasa belang dia boleh menipu bentuk badan seseorang, dan dia boleh menipu orang punya ilusi, dan it's always look fresh lah, fresh and modern. And belang tak semestinya untuk dua colour je. Kita boleh lihat dia punya, kalau kita lagi mix colour, lagi dia cantik. Betul. Silakan. Dan kalau menyentuh tentang model seorang lagi mengenakan kasut yang saya kira sedikit berbeza diinterpretasikan konsep belang itu sendiri, Erina. Okey, untuk kasut tu tak macam Syomil kata, tak semestinya black and white kan. Macam ada 3 layered, saya nampak belang. Orang kata dia tak tinggi sangat, tak rendah sangat. So bila kita matchkan dengan colour yang sesuai, dia nampak kata belang tu
cantik lah. Baju kasut macam ni senang kan, nak match baju pink Ya, boleh, baju hijau hijau boleh, boleh. baju segala boleh. Kita langgar peraturan belang tu. Okey, dan kalau kita nak bercakap tentang peraturan warna belang itu sendiri, kebiasaannya sememangnya kita akan merasakan bahawa belang tu mesti hitam dan putih, biru dan putih. Tapi hari ini kita melihat belang-belang yang pelbagai warna. Kalau kita lihat baju yang Nana pakai tadi, sekarang ini putih dan juga biru, tapi dicampurkan pula dengan warna merah. Adakah ada peraturan warna itu sendiri? Dia jangan nampak, apa-apa Siuman lah. dalam peraturan dalam fashion, kita ada satu focus point lah. Okay. So kalau kita belang pun, it's nice to campur aduk all the belang, tapi kita kena ada cerita yang kuat lah untuk menjual design tu. Kalau you campur-campur tapi belang tu memburukkan pun tak guna. Kalau kita tengok belang tu kita lagi tercampur, it gives you Pening pula tengok. Pening pula kalau dia menampakkan lagi. Macam ni cantik, nampak bersedia. Actually colour ni is very classic. When masuk orang start to appreciate belang, it's always biru putih and then dengan merah. To symbolize revolution for French Revolution, American Revolution. Actually, so kalau these colours are synonym with that revolution punya era lah. Bagi Nana sendiri bagaimana? Kalau pakai baju black and white belang, hitam putih, lipstick mesti kena merah. Mesti kena terang. Macam dia macam kena lah kan kalau kita tengok mime yang macam ada revolution kat situ. Okay, Nana, boleh tak kalau kita bercakap tapi penonton tak dapat menzahirkan apa yang Nana pakai, kalau kita boleh bangun sekejap? Baju ni baju raya saya tahun lepas. Boleh Nana bangun? Okay. Baju ni daripada Button My Buttons. Saya suka sebab satu colour dia represent saya punya kampung. Negeri Johor. Dan sebenarnya dengan hari ni kemahkotaan. Yes. Dan saya sukalah baju ni, saya rasa dia different dan berani. Masa orang cakap, kalau kita tengok orang pakai macam takut ni nak pakai macam ni kan, banyak colour bawah dan belang dan sebagainya. Saya rasa it's fun dan orang akan cantik baju dia kan. Macam tu macam tu. Cantik lah dia, macam tak nampak sangat gemuk. Sebab Nana dah memang kurus, sebab tu memang tak nampak gemuk. Sebab tu ilusi nampak. Ilusi dia berjaya ya sebab jalur-jalur kat bawah. Kalau Nana cakap pasal ilusi, Syomel mungkin Syomel boleh komen. Adakah sebenarnya jalur-jalur yang sebegini? Saya kira macam jalur yang sebegini juga memberi bentuk lagi yang lebih langsing. Tapi belang ni kita kena pandai-pandai, placement ni kena bagus lah. Sebab kalau salah, itu yang buatkan orang tu nampak pinggul dia lagi besar pada saiz yang sebenar. Atau lengan, kalau kita buat salah pun dia akan menampakkan lebar dan nervous bila cakap pasal macam tu. Nervous lagi. Dia besar dia sado. Tapi another trick kalau pakai melintang is to wear, you boleh pakai melintang on top kalau dada besar ke pinggang besar boleh pakai, tapi kita lawan dengan a cardigan or rantai labuh to balance it down lah. Jadi saya tak kena beli cardigan pula lepas ni. Cardigan ke scarf panjang ke something to cut. Kita mungkin nak kongsikan rekaan seterusnya kasut yang digayakan oleh model. Itu kita one of kita punya killer. And by Distro KL. Asal keluar sold out. Sangat selesa nampaknya. Sangat selesa sebab kita keluarkan dengan sikit wedges. Sebab perempuan tak suka yang terlalu flat kan. Ya, betul. Sikit yang wedges sikit. So ilusi belang tu, orang kata kaki kecil nampak besar, kaki besar dia takkan nampak besar pun sebenarnya. Kita nampak permainan kat situ bagus ya. Okey, kalau Syomel pula baju ini. Okey, ini sebagai contoh of apa yang saya cakap earlier tadi itulah. Kita boleh pakai melintang tapi kita lawan dengan something yang boleh membantu kecantikan badan kita tu kalau orang tak dapat lihat. So yang ni kita boleh tengok walaupun dia memakai belang yang melintang, tapi saya punya cutting of ini bukan cardigan, dan ni dah sekali tau. Sekali. Dia macam konon-konon cardigan. Konon-konon cardigan, but kita kalau tak ada yang sekali, kita boleh konon-kononkan juga. Saya suka ayat tu, boleh konon-kononkan juga. I cut it dekat middle of dia punya bust supaya dia nampak kurus dan tinggi, dan tali pinggang tu nampak dia ada pinggang lah. Itulah yang dikatakan terjemahan setiap mereka itu bukanlah keseluruhannya perlu belang. Sampaikan kita nak menampakkan seperti Nana kata tadi dah jadi macam kuda belang dan sebagainya. Tapi ini antara satu yang saya kira kalau seseorang itu tak berani nak menggayakannya, mungkin boleh cuba dengan gaya yang sedikit. Sebenarnya pandangan Nana. Nana kalau boleh Nana suka semua belang pun. Kita try. Sebab tadi tengok kan. Hatilah ayo pakai. Tapi benda tu statement
statement. Orang akan tengok macam beraninya dia kan. Cantik tak cantik tu bukan cerita, sebab kita akan nampak cantik bila kita confident. Kan? Cara kita bawa diri. Macam atas ni belang melintang, bawah ni belang menegak ke kan. Lepas tu segong pula. Suka hati lah kan? Suka hati lah kan. Macam okey boleh je. Yang penting kita suka apa yang kita pakai dan kita yakin dan benda tu akan nampak cantik lah. Saya tak tahu macam Syomil, dia macam kena sini sikit. Balik dia terus je. Dia cikgu. Dia mesti kena ada. Erina, bagi mereka yang mungkin nak tahu lebih lanjut lah tentang koleksi daripada Distro KL ni, bagaimana agaknya mereka nak dapatkan? Okey, kita ada Instagram Distro KL, Facebook Distro KL, dan kedai kita dekat Bandar Baru Bangi Gateway. Kedai tu baru 2 tahun lah buka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Syomil sendiri, bagi mereka nak mendapatkan perkhidmatan Syomil Izzah. Okey, kami sudah berpindah di Lorong Mak Ruh Bangsa dah 2 tahun dah. Sekarang ni is by appointment. Boleh didapati kami dalam Instagram dan Facebook, iaitu Syomil Izzah. Dan nantikanlah collection baru kami untuk tahun ini. Ada macam-macam surprises. Ada sentuhan belang tak? Apa? Ada sentuhan belang tak? Oh, ada. Kalau tak banyak ada sikit. Okey, nantikan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiganya yang berkongsi saya pelbagai informasi dan juga maklumat berkaitan tentang fashion belang ini. Dan saya kira lepas ni anda mungkin boleh mencuba untuk menggayakan fashion belang. Mak kata Nana, pakai je. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Pentas sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda tentang pertandingan masakan kulinari peringkat ASEAN. Dan hari ini sebenarnya nak bercakap tentang Asian Culinary Challenge 2015 ini. Kita bersama dengan di hujung sana Cik Muhammad Nur Syam Nisam selaku pengarah program. Dan juga kita bersama dengan Nani Maslida selaku jawatan kuasa IACC. Baik Cik Syam, sambil chef kita nak demo masak hari ini, katanya nak buat carbonara. Tapi sambil masak ni kita nak tahu jugalah apa sebenarnya Asian Culinary Challenge 2015 ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak TV3 kerana menjemput kami untuk memperkenalkan program yang kami ingin terangkan pada hari ini. Dan program ini sebenarnya adalah penganjuran kali kelima. Yang mana untuk peringkat ASEAN adalah kali kedua pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 insya-Allah pada 8 hingga 10 Jun ini. Dan untuk pengetahuan, program ini sebenarnya kita telah mendapat pengiktirafan di peringkat semua bidang-bidang industri. Begitu juga kita juga baru-baru ini dapat pengiktirafan khas daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tahniah diucapkan. Sebab program ini kita akan melibatkan kebanyakan apprentice ataupun pelajar-pelajar ataupun pemuda di bawah umur 24 tahun ke bawah. Jadi kita juga menjemput kolej-kolej ataupun pusat-pusat bertauliah dalam bidang kemahiran untuk menyertai. Dan seperti kita nyatakan tadi, program ini adalah peringkat ASEAN. Dan kita juga melibatkan hampir 13 buah negara luar untuk menyertai pertandingan kita. Saya kira ini bukan pertandingan yang kecil. Ya benar, ya benar. Okey, baiklah, mungkin Cik Nina nak kongsikan dari segi persediaannya pula. Okey, alhamdulillah sebenarnya program ini kita dinaungi oleh Kemodulian Teramat Mulia Tengku Puan Pahang, di mana setiap kali penganjuran daripada yang pertama sampailah kelima, Kemodulian Teramat Mulia Tengku Puan Pahang berkenan untuk bercemaduli menghadiri program ini dan turut menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Jadi dari segi persiapan sekarang ni kami sedang menjalankan promosi untuk penyertaan dan alhamdulillah pada tahun 2013 kita dah dapat penyertaan daripada 290 penyertaan, termasuk dari 3 buah negara ASEAN. Syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya macam yang Cik Nur Syam katakan tadi, terlebih dahulu dia mestilah berumur 24 tahun ke bawah, pengamal industri ataupun pelajar dalam bidang seni kulinari. Mesti pelajar? Tak bolehlah kalau dia suka-suka masak kat rumah nak masuk, tak boleh lah. Tak, dia mesti pengamal yang profesional. Tenaga pengajar pun kita jemput sekali lah. Asalkan umurnya di bawah 24 tahun. Dibuka kepada apprentice. Tapi saya kira Cik Syam ramai juga nak tahu apakah antara pengisian sepanjang berlangsungnya cabaran ini. Okey, sebenarnya kita untuk peringkat pertandingan kali ini kita telah senaraikan sebanyak 19 jenis kelas
Okey. Ya, 19 jenis kelas. Salah satunya yang macam kita buat pada pagi ini, carbonara. Dan begitu juga kita ada juga beberapa kelas lain ataupun kategori lain. Dan salah satu kategorinya adalah team battle. Ataupun pertandingan berpasukan. Dan seperti tadi Puan Nani maklumkan tadi, Tengku Puan Pahang kali ini telah berkenan untuk menyediakan satu piala khas daripada beliau untuk pemenang kategori keseluruhan. Okey. Kalau kita nak bercakap tentang kategori-kategori itu, ada berapa kategori yang bakal dipertandingkan? Kita ada 19 kategori. 19 kategori. Okey. Ya, kita ada bahagian pastry, kita ada bahagian kek, ada hot cooking, kita ada black box. Black box tu yang cabaran lah. Cabaran macam kalau kita pernah tengok Master Chef, item-item ataupun bahan-bahan tu diletak dalam kotak yang kita tak pernah tahu apa ada dalam tu. Dan mereka kena olahkan masakan mengikut bahan yang telah disediakan. Okey. Saya nak tanya Nina, adakah seorang peserta itu boleh memasuki ke 19 kategori ataupun ada syarat-syarat tertentu? Okey, sebenarnya adalah mustahil untuk seorang peserta tu menyertai sampai 19 acara. Tapi bagaimanapun kita ada anugerah khas yang mana Best Apprentice, di mana peserta ini memerlukan dia menang menyertai 3 kategori, sekurang-kurangnya 3 kategori yang dipertandingkan. Kenapa saya katakan mustahil untuk menyertai 19 ni? Sebab macam yang Cik Syam katakan tadi, dia ada banyak kategori pasta, fruit carving, kek dan sebagainya. Tak mungkinlah seorang chef tu dia master dalam semua bidang kan. Jadi dia mungkin menyertai lebih tu ada kebarangkalian kerana untuk memenangi anugerah Best Apprentice. Bagaimana melihat daripada segi penyertaan itu sendiri setakat ini, Cik Syam? Alhamdulillah, kita sekarang ni telah menghantar semua jemputan penyertaan dan setakat ini kita mendapat tindak balas ataupun maklumat yang amat positif daripada kolej dan semua daripada industri. Begitu juga daripada negara luar. Setakat ini negara luar daripada Indonesia pun dah bagi kita feedback untuk menyertai. Begitu juga Thailand, Filipina dan Singapura. Saya kira ini satu pertandingan yang juga yang kompetitif. Rina nak gelak kan saya cakap. Okey, Rina masak apa ni? Hari ini kita berkongsi bersama dengan salah seorang chef ini masak carbonara, spaghetti carbonara, dan saya kira ini juga merupakan salah satu aktiviti ataupun acara yang boleh kita kembangkan kepada anak-anak remaja kita pada masa kini, ya Cik Syam? Okey, mungkin Nina nak kongsikan. Kadang-kadang kita bercakap dari segi kemampuan setiap individu itu sendiri. Ada setengah individu ni memang cerdik dari segi mata pelajarannya. Namun bagi mereka yang sebenarnya memang cukup cerdik, tapi ada juga yang sebenarnya meminati bidang kulinari dan masakan ini. Bagaimana hari ini mereka dapat melihat bidang ini boleh dijadikan satu bidang yang cukup profesional? Ya, sebenarnya sebelum pada tu perkenalkan sedikit tentang IKIP sendiri. IKIP tu dia menawarkan kursus-kursus bidang kemahiran yang mana macam yang Fiza katakan, tak semua orang cemerlang dalam bidang akademik. Ada yang cenderung dalam bidang kemahiran seperti salah satunya bidang kulinari. Yang mana kita tengok hari ini career dalam bidang kulinari ni sangat berkembang dan sangat diminati. Betul. Jadi sebenarnya pathway ataupun laluan bagi mereka yang meminati bidang kemahiran hari ini sangat terbentang luas, di mana kerajaan bagi peruntukan melalui Jabatan Kemahiran. Salah satunya program ni lah. Incubation Culinary Challenge ni mengiktiraf pertandingan ini di peringkat sampai ke peringkat antarabangsa. Saya kira Cik Syam, bagi mereka yang menang bukan sekadar piala, apakah antara mungkin yang boleh mereka perolehi sebagai kemenangan mereka? Macam saya katakan tadi, kita baru saja dapat iktirafan daripada Jabatan Pemenang Kemahiran. Dan Jabatan Pemenang Kemahiran telah bersetuju untuk menjadikan IKIP ataupun pertandingan yang kita anjurkan ini sebagai platform pemilihan untuk mewakili Malaysia di peringkat Asia dan World Skill. Tetapi dengan syarat umur peserta tu mesti bawah 21 tahun. Bawah 21 tahun. Tapi pada tadi Cik katakan bawah 24, bawah 21. Tapi syaratnya adakah dia boleh berusia 12 tahun, 13 tahun ataupun 16 tahun? Dia macam ni. Syarat untuk kemasukan 16 tahun ke atas. 16 Tetapi tahun ke atas. penyertaan untuk macam saya katakan tadi yang My Skill di bawah JPK mesti bawah 21 tahun sebab dia mempunyai tempoh masa yang panjang. Jadi kalau dia dah ambil umur 24 tahun, bila dia nak bertanding di peringkat international nanti dia dah lebih. Dah tak sempat dah. Ya, betul, dah tak sempat dah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Syam dan juga kepada Cik Nani Masnida bersama kita berkongsi tentang Asian Culinary Challenge
2015. Kita nak berehat seketika sambil menikmati hasil tangan chef kita yang manis ini. Selepas ini kita bertemu lagi. Kita telah pun sampai di penghujung siaran. Jangan lupa esok dengan satu lagi tajuk, iaitu pelupa dalam kalangan orang muda. Kami harapkan perkongsian kami selama 1 jam ini memberikan pelbagai manfaat kepada anda. Kami tinggalkan anda dengan satu video klip istimewa ini. Sehingga itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Takkan aku tinggalkanmu, namun masih keliru teringat masa lalu. Tetap